Surat hantar lah. Surat dah kan? Sampai tak ada respon. Tapi dah sampai dah. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi bacaan atau pengajian kitab Kenali Nabimu dengan 5 ilmu. Mana kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 5 ilmu. Mungkin tengok muka surat 15, pengenalan dan juga saranan para ulama. Muka surat 15 tu pengenalan dan juga saranan para ulama. Okey. Ilmu-ilmu tentang kenabian. Pertama diceritakan asas, kemudian berkenaan dengan perinciannya, dan kemudian penyampaiannya. Seseorang yang cintakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam hendaklah meneliti terhadap apa yang Allah Ta'ala khususkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama yang terdapat di dalam Al-Quran atau As-Sunnah atau kitab-kitab samawiyah yang terdahulu, iaitu kitab yang diturunkan dari langit. Maknanya orang beriman bila kata cinta Allah Ta'ala, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga perlu perhati nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Al-Quran, hadis atau kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kerana itu ada ulama yang telah himpunkan nama-nama Nabi dalam pelbagai bentuk. Antara yang paling terkenal dulu Dalailul Khairat lah, pengarang Dalailul Khairat yang karangkan, yang telah kumpulkan 201 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi Maulana Musa rahmatullah alaih yang kemudian yang berasal dari Pakistan, kumpulkan 805 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun dalam bentuk selawat. Selain daripada itu ada lagi nama Rasulullah yang disusun. Yang terbaru ada juga ulama Syekh Abdul Huda Yaqubi daripada beliau berasal dari Syam. Dan kemudian beliau juga ada karang kitab berkenaan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih daripada 2000 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau himpunkan. Jadi nama-nama tu diambil Al-Quran, hadis atau kitab-kitab yang terdahulu yang disebut dalam kitab-kitab tafsir ataupun dalam kitab-kitab yang lain. Okey, baik. Begitu juga perkara yang dapat menambahkan pengetahuan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan mempelajari dan meneliti ilmu-ilmu yang membincangkan sudut susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan mungkin disimpulkan dalam 5 ilmu. Maka boleh disimpulkan dalam 5 ilmu. Ini yang kita nak bicara. Kan kita kata kenali nabimu dengan 5 ilmu. Jadi ni 5 ilmu dia lah. Pertama, ilmu sirah. Ilmu sirah ni apa dia? Iaitu perbincangan berkaitan dengan cerita-cerita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari dan malam-malamnya. Maksud pada siang dan malam. Maknanya peristiwa yang berlaku pada siang dan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kewafatan baginda
sallallahu alaihi wasallam, maka ia dinamakan sebagai ilmu sirah. Okey, mana peristiwa yang berlaku dalam hidup Nabi, ilmu tu dipanggil ilmu sirah. Okay, yang kedua ilmu syama'il. Ilmu syama'il iaitu perbincangan mengenai sifat penciptaan bentuk tubuh fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil ilmu syama'il, yang cerita berkenaan dengan rupa paras Nabi dan juga berkenaan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dinamakan sebagai ilmu syama'il. Mana ilmu yang bicara pasal ni dipanggil syama'il. Okay, yang ketiga ilmu fadail. Ilmu fadail. Ilmu fadail ialah menceritakan kelebihan para anbiya dengan keutamaan, menceritakan kelebihan para anbiya dengan keutamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut keindahan dan kelebihan. Maksudnya apa kelebihan yang Allah anugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan apakah kelebihan yang Allah anugerahkan kepada para nabi lain. Ini dipanggil ilmu fadail secara umum lah. Maksudnya kelebihan-kelebihan. Fadail makna kelebihan, fadilat, jamak dia fadail. Jadi ilmu yang berkenaan dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, anugerahkan kepada para anbiya dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentu Nabi paling banyak, tapi itu semua dipanggil ilmu fadail. Keempat ilmu dalail, iaitu perbincangan mengenai perkara-perkara yang berlaku sebelum kenabian atau istilah dia dipanggil irhaus dan mukjizat dan karamah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna cerita, senang cerita dalail ni menceritakan berkenaan dengan perkara-perkara luar biasa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan wahyu yang pertama, maka itu dipanggil irhaus. Istilah dia dipanggil irhaus. Dan kalau dah sampai wahyu, maka dipanggil apa? Mukjizat. Mukjizat dan juga karamah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah karamah tu termasuk dalam mukjizat lah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ceritanya dalail ni ilmu yang menceritakan berkenaan dengan peristiwa perkara-perkara luar biasa yang berlaku pada Nabi. Sebelum Nabi jadi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mana sebelum usia 40, maka dipanggil irhaus. Kalau lepas usia 40, maka dipanggil apa? Mukjizat. Dan juga karamah tu termasuk dalam mukjizat. Ini dipanggil ilmu dalail. Ialah dalail tu jamak pada dalil. Dalil kan? Dalil. Ilmu dalil. Sebab mukjizat, irhaus tu sebagai dalil. Okey, baik. Yang kelima ilmu khasais. Khasais ni kalau bahasa Arab je kha sad alif sad, kha sad alif hamzah sad. Khasais. Okey, jadi perbincangan mengenai keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi yang lain dan keistimewaan pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ilmu ini melibatkan pada zat diri baginda sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ini ilmu khasais. Khasais ni memberi mana khususiat, keistimewaan. Khasais memberi mana keistimewaan ataupun pengkhususan. Sebab itu dia kata bila kita tengok nama dia pun khasais, iaitu perbincangan tentang keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi makhluk lain ataupun melebihi manusia ke atau makhluk lain, bahkan melebihi juga nabi yang lain juga, dan keistimewaan pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak ada pada syariat nabi yang terdahulu. Jadi ini melibatkan zat diri baginda sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ini dipanggil apa? Ilmu khasais. Khasais. Ini kita pentinglah tahu, paling kurang bila kita sebut 5 ilmu tu, ilmu sirah, ilmu syama'il, ilmu dalail kan, dan juga ilmu khasais serta ilmu fadail, maka kita tahu apa dia takrif dia ataupun secara rambangnya dia cerita siapa. Okey, baik. Jadi sesungguhnya setiap ilmu dari ilmu ini mempunyai penerangan tersendiri, lagi dikenali dengan mempunyai isi kandungan, perbincangan masalah, dan begitu juga dari sumbernya. Maksudnya dalil lah sebagai sumber dia. Okay, baik. Di samping itu juga akan kelihatan kesan dan hasil bagi mereka yang benar-benar meneliti dan mempelajari ini. Ini ada kadang yang senang tu saya baca lah, tak terang kan, itu mudah faham bahasa Melayu kan. Dan di antara tujuan mengkaji ilmu-ilmu ini ialah untuk melengkapi gambaran untuk melengkapkan gambaran demi memantapkan ilmu yang berkaitan dengan syakhsiah baginda Nabi SAW. Sebenarnya supaya kita ni seolah Nabi SAW tu terbayang depan kita.
supaya kita ikut Nabi. Baik, maka dengan ini membolehkan seseorang itu untuk mempraktikkan dan menggerakkannya, mana mendorong dia dalam pada kehidupan dengan lebih jelas dan mendalam, supaya lebih lagi teliti dia dapat ikut Nabi. Baik, betapa kita memerlukan kepada penerangan asas berkaitan ilmu kenabian ini dari segi perinciannya, tajuk dan faedah mempelajarinya. Begitu juga kita memerlukan penerangan berkaitan perbincangan masalah-masalah dan sumber-sumber sandaran ilmu tersebut, serta menerangkan ilmu-ilmu ini dalam pelbagai aspek dan kaedah yang memerlukan masa untuk pembelajaran dan penelitiannya. Maksudnya bila kita katakan kita tadi ada 5 ilmu kan, kita kena ada sandaran juga, dalil dia. Macam mana kita boleh pecahkan sampai 5 ilmu, dan apa dalil-dalil dari Quran dan hadis dalam setiap 5 ilmu tu, nanti kat depan akan diterangkan. Baik, saranan daripada para ulama berkaitan ilmu ini. Ini maksudnya para ulama ada tak tulis apa-apa berkenaan dengan apakah penting belajar ilmu ni. Maka mari kita perhatikan saranan daripada kitab-kitab terdahulu tentang isyarat kepada ilmu-ilmu ini. Maksudnya petunjuk supaya kita belajar ilmu ini. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab ni Al-Bidayah wan Nihayah. Imam Ibnu Katsir ni ialah antara ulama besar hadis. Lahir tahun 700 Hijrah dan meninggal dunia tahun 774 Hijrah. Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, orang panggil Ibnu Katsir rahmatullah alaih kan. Meninggal dunia tahun 774 Hijrah. Beliau ni ulama hadis besar dan juga ulama yang karang ada tafsir Al-Bidayah. Beliau ada tafsir dan beliau juga ada karang kitab Bidayah wan Nihayah. Kitab Bidayah wan Nihayah beliau karang ni berkenaan dengan sejarah dunia, daripada awal Allah cipta dunia sampailah zaman beliau. Dalam tu ada juga sirah, kisah para nabi semua ada. Kitab yang begitu hebatlah. Al-Bidayah wan Nihayah ni antara rujukan utama dalam sejarah, ialah terutama sejarah Islam sampai dari awal sampai ke zaman beliau. Jadi dalam kitab tu antara petikan dia, beliau berkata ini adalah satu bekas keperluan yang sangat diperlukan oleh kita yang berkaitan dengan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi beliau kata penting untuk kita mengaji sirah. Kemudian beliau kata iaitu terdapat 4 jenis kitab. Maknanya beliau kumpulkan semua tu dalam ilmu sirah. Kalau pengarang kitab ni dipecahkan, sirah tu lain. Tapi kalau Imam Ibnu Katsir dia kata ini semua dalam sirah. Jadi apa dia? Dalam sirah tu ilmu syama'il, dalail, fadail dan al-khasais. Ini maksud nak bagi tahu bahawa ulama dulu pun ada bagi tahu bahawa penting untuk menguasai ilmu berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuma Imam Ibnu Katsir dia golongkan 4 tu masuk dalam sirah. Pun boleh. Sebab kadang-kadang biasa kalau kita mengaji, kadang-kadang bila satu perkara tu kadang-kadang bila dibuat pembahagian, kadang-kadang dia boleh masuk dalam tempat lain. Itu biasa. Faham maksudnya kan? Kerana kalau kita pecahkan, bahagian pertama, bahagian kedua. Tapi kadang-kadang kalau kita nak masukkan pun dalam tempat lain atau dalam satu bahagian pun boleh juga. Kan? Macam contoh kita buat 5 ilmu. Sirah tu kita asingkan. Sirah satu, yang kedua ni, yang ketiga ni, yang ketiga ni. Tapi kalau satu sudut yang lain, kalau kita perhati pun boleh juga semua ilmu tu masuk dalam sirah. Sebab sirah ni semua cerita pasal Nabi, pun boleh juga. Nak pecahkan pun boleh. Okey, baik, sambung. Jadi nota kaki kitab Kashfuz Zunun oleh Haji Khalifah. Ini Kashfuz Zunun ni cerita berkenaan kitab-kitab. Okey. Jadi beliau kata ilmu sirah, beliau pun masuk dalam ilmu sirah. Mana ilmu sirah ni luas pada beliau. Ilmu sirah merangkumi pelbagai ilmu, iaitu ilmu tentang nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau kata ilmu sirah juga, ilmu tentang mencari nama Nabi. Kan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kan banyak, jadi disebutkan. Yang tadi saya sebut tadi kan. Okey, baik. Ini tentang ilmu asma Nabi. Asma Nabi maksud nama-nama Nabi. Ilmu khasais, ilmu tentang peperangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang peperangan Nabi ni biasa dalam kitab-kitab hadis dipanggil maghazi. Maghazi, ilmu maghazi. Mim ra alif zai ya, maghazi. Ilmu maghazi ni ilmu tentang macam jihad Nabi. Jihad Nabi kan sebenarnya Nabi sallallahu perang Badar, perang apa perang tu, maka itu dipanggil ilmu maghazi. Ilmu kelahiran dan kebangkitan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan dari Nabi lahir sampailah baginda di Nabi dan Rasul. Ini antara ilmu yang kita belajar. Okay, baik. Jadi kita dapati terdapat penulisan ilmu ini sepanjang zaman oleh para ulama tabi'in sampailah sekarang. Bahkan terdapat para ulama yang telah mengumpulkan ke semua jenis ilmu ini. Jadi ulama yang karang pasal Nabi tuan-tuan daripada dulu lagi sampai sekarang. Jadi ilmu pasal Nabi ni yang paling banyak ulama karang. Baik. Ada yang mengkhususkan salah satu kitab daripadanya dengan katanya
Maka dengan ini berebutlah para ulama untuk mendapatkan saham bagi menyebarkan ilmu yang berkaitan dengan cerita baginda Nabi SAW, keadaan iaitu kisah-kisah dan apa jua yang berkaitan dengan baginda SAW, dan telah tersebar luas bidang ilmu ini sedikit demi sedikit, dan telah menjadi semenjak zaman, atau maknanya sepanjang zaman, bahawa ilmu berkaitan baginda SAW ini sangatlah banyak. Okay, apa dia nak beritahu kat ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah? Nak bagi tahu satu pertama, ilmu yang paling banyak ulama sekarang ialah ilmu pasal Nabi. Kemudian macam zaman dulu, bila sebut pasal Nabi, kadang orang masukkan semua dengan satu nama, iaitu apa dia, nama ilmu sirah, ataupun kadang-kadang dimasukkan dalam ilmu maghazi. Sebab tu kalau kita buka kitab hadis, juga dimasukkan cerita pasal Nabi ni dimasukkan dalam ilmu maghazi. Sebab tu ada kadang dalam kitab-kitab hadis ada dipanggil kitabul maghazi, kitab cerita pasal ni. Tapi bila ulama kemudian datang lagi, maka bila lama-lama maka ilmu tu dipecah-pecahkan lagi dengan nama-nama yang berbeza. Tapi sebenarnya semua cerita pasal Nabi SAW. Ialah macam zaman Nabi tuan-tuan, kalau kita pergi zaman Nabi kita tak temu istilah ilmu tu. Contoh-contoh macam sekarang, kalau kita tanya pada ulama, ilmu apa yang saya wajib belajar ustaz? Ni secara umum, maka biasanya ulama akan kata antara ilmu yang paling utama kalau kamu belajar, kalau kamu betul-betul zero, kamu kena kuasai ilmu akidah, fiqh, tasawuf. Pelajarilah secara seimbang dengan guru yang betul. Tapi kalau kita pergi zaman Nabi, kita tak akan jumpa ada ilmu nama ilmu akidah, fiqh, tasawuf. Faham Tapi bila zaman kemudian, bila ulama telah susun, maka lahirlah ilmu-ilmu ni. Tapi ilmu ni semua ambil dari mana? Semua ambil dari Nabi. Ilmu akidah ambil dari Nabi, fiqh ambil dari Nabi, tasawuf ambil dari zaman Nabi. Cuma nama tu baru. Itu bagi mudah faham je. Kan macam nama fiqh. Kan dulu zaman Nabi malah tak ada. Maksud dengan ilmu hukum hakam yang kita belajar sekarang. Tapi hakikatnya ilmu tu dah disampaikan pada zaman Nabi SAW. Kan ilmu usul hadis, usul tafsir. Zaman Nabi mana ada panggil ilmu usul hadis, usul tafsir. Semua tu nama ilmu agama dia, ilmu syariat. Semua. Tapi ulama kemudian bila diorang susun, bila datangnya penyusunan ilmu, maka lahirlah nama tu. Jadi nama tu bukan bid'ah. Kan ni bid'ah ni, zaman Nabi tak ada pun. Maka pandai kata bid'ah pula. Sebenarnya itu ilmu tu, itu hanya nama je. Kan? Macam zaman Nabi, mana ada madrasah macam sekarang orang buat pusat pengajian Islam, universiti Islam. Zaman Nabi mana ada. Tapi sekarang orang buat. Kerana apa? Ada keperluan. Jadi kadang-kadang benda tu tak ada pun nak libatkan bidah ke apa ke benda ke. Cuma yang nak disampaikan ialah bila orang kemudian datang, kadang bila perkara itu diperincikan, maka akan lahirlah ilmu lain. Ilmu yang lain. Tapi hakikatnya daripada, orang kata daripada sumber yang sama juga, iaitu daripada Al-Quran dan hadis. Itu tak lari. Okay, sambung. Jadi istilah ulum nabawiyah. Jadi contoh macam zaman dulu, zaman awal, diorang mungkin panggil ilmu pasal Nabi ni ilmu sirah, kan? Atau ilmu maghazi. Tapi bila kemudian maka ulama pecah-pecahkan lagi. Tu ada yang, sebab tu saya betul kadang-kadang ada ulama, contoh dalam kitab ni kita pelajari 5 ilmu. Ilmu apa? Sirah, syama'il, fadail, dalail dan khasa'is. 5. Tapi ada ulama kata 3 je. Ada ulama kata 3 je pasal Nabi ni kita belajar. Itu bahkan itu yang masyhur. Sirah, ilmu sirah, syama'il dan khasa'is. Kan? Sebab kenapa? Sebab diorang masukkan dalail, satu lagi ilmu dalail dan fadail tu diorang masuk dalam khasa'is. Faham apa saya kata ni? Mana itu bukan percanggahan. Jadi kadang-kadang ada ulama sampai terang 5. Tapi ada juga kata kita kena bila pasal Nabi ni ngaji 3 ilmu je. Ilmu sirah, syama'il dan juga khasa'is. Ini kerana sebenarnya pun ada juga ilmu dalail dan juga ilmu fadail yang tak disebutkan tadi, tapi diorang masukkan pula dalam khasa'is. Pun boleh. Jadi itu bukan perkara yang maksudnya perkara yang luar biasa atau perkara yang pelik. Biasa tu. Okay, sambung. Okey, istilah ulum nabawiyah. Istilah ulum nabawiyah iaitu ilmu kenabian. Adapun istilah iaitu ilmu kenabian, okey, seperti yang disebut dalam kitab ini,
ada telah disebutkan di dalam kitab-kitab berikut. Imam Al-Amiri telah menyebutkan di dalam mukaddimah kitabnya Bahjatul ini tak betul ni. Mungkin tersalah lah, mungkin tersalah. Betulkan mahafil, Bahjatul mahafil, bukan U. Bahjatul mahafil wa bughyatul amathil. Sesungguhnya di antara kewajaran yang sepatutnya mengetahui, mengenali dan berusaha ke arah itu, di samping menyusun dan membukukannya, adalah perkara yang berkaitan dengan ilmu kenabian dan sifat-sifat Muhammadiyah. Maksudnya beliau nak beritahu antara ilmu yang paling patut kita belajar dan berusaha untuk mengetahuinya ialah ilmu kenabian. Ilmu pasal Nabi ni kena banyak tahu. Maka daripada ini terbitlah segala ilmu yang lain secara keseluruhan, umum dan terperinci, iaitu secara khusus, cabang dan juga asal. Kemuliaan ilmu itu adalah berdasarkan apa yang diketahui daripadanya. Maksudnya satu ilmu tu, kalau dia tu ilmu pokok, daripada dia orang ambil ilmu lain, maka ilmu telah paling mulia. Maka ilmu Nabi ni kalau kita belajar betul-betul, kita akan dapati segala ilmu sebenarnya berpunca dari ilmu Nabi SAW. Baik, kepentingan ini juga telah ditunjukkan oleh Al-Muhaddisul Haramain As-Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki rahimahullah. Beliau ni antara ulama besar Mekah dulu. Meninggal dunia tahun 2004 Hijrah dan meninggal 2004 Hijrah lah, 2004 Masihi. Meninggal dunia tahun 2004. Anak beliau ni pernah datang Malaysia lah. Anak beliau ni pernah datang ke Malaysia, Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dia Ahmad, ayah dia dulu ulama besar Mekah, Muhammad, dan datuk ni pun dulu ulama besar Mekah dulu, Said Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala. Baik, jadi yang beliau ni Said Muhammad ni, di dalam mukaddimah kitabnya yang bertajuk Tarikhul Ahwal wal Hawadith An-Nabawiyah, apa beliau sebut? Beliau kata sesungguhnya peringkat-peringkat dalam memperkenalkan maklumat ini telah berlaku semenjak beberapa kurun lalu dalam mengarang sesuatu yang dapat menghubungkan manusia dengan susuk tubuh mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pelbagai cara untuk mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peringkat awal penyusuan berkaitan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbincangan mutlak berkaitan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, maksud daripada Nabi lahir menyusu, lepas tu pasal sirah Nabi, dan selepas itu telah tersebar ilmu sirah, ditambah lagi dengan datangnya golongan mutaakhirin. Mutaakhirin ni mana? Ulama kemudian. Maka telah muncullah karangan yang lebih banyak lagi mengkhususkan ilmu yang kami tengah tumpukan ini, iaitu ilmu-ilmu yang kenabian. Baik, dan aku dapati sesungguhnya zaman ini, ni aku ni maksudnya pengarang kitab ni, iaitu Muhaddisul Haramain tadi tu. Sebab ni petikan dari perkataan beliau. Dan aku dapati sesungguhnya zaman ini amatlah sesuai beserta maklumat yang mudah diperolehi dan pencambahan idea untuk memperluaskan lagi pengetahuan tentang ilmu-ilmu ini secara berasingan, yang bagi setiap ilmu terdapat perincian secara khusus dan umum. Begitulah bagi setiap ilmu yang lain. Maksudnya zaman ni, untuk bagi mudah orang supaya faham tentang Nabi ini, maka ada keperluan untuk kita bahagikan ilmu. Kalau kita nak kata sebutlah apa saja pasal Nabi, maka itu ilmu kenabian. Tapi untuk nak mudahkan faham, maka ulama telah pecah-pecahkan untuk bagi mudah faham. Kan, jadi itu yang dipecah sampai jadi 5 tu. Tak tahulah akan datang nanti ulama pecahkan lagi ke, wallahualam. Tapi itu bukan perkara yang mustahil. Kalau kata ada ulama pecahkan lagi pun, itu bukan benda baru lah. Maksudnya bukan benda yang kita kata pelik. Okay, baik. Celaka apa ni? Ni rasa mungkin tersilap kot. Celakalah yang atas tu Celakalah orang yang tidak dapat melihat baginda Nabi SAW. Suatu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit pakaian di waktu sahur. Waktu sahur ni maknanya waktu dekat subuh. Tiba-tiba jarum jahitan itu terjatuh, lalu terpadamlah pelita. Ketika itu baginda Nabi SAW masuk ke dalam bilik itu. Maknanya sebenarnya bilik Aisyah lah, bilik Aisyah radhiyallahu anha dekat rumah beliau. Ketika itu baginda Nabi SAW masuk ke dalam bilik itu, maka terang benderanglah bilik itu dengan cahaya baginda SAW. Subhanallah. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengambil jarum lantas berkata, begitu terang sekali wajahmu wahai Rasulullah. Sabda baginda Nabi SAW, celakalah orang yang tidak dapat melihatku. Wajah Nabi terang, tapi Nabi kata celakalah orang yang tak dapat lihat aku nanti di akhirat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, siapakah yang tidak dapat melihatmu? Jawab baginda SAW, iaitu orang yang bakhil. Ditanya lagi, siapakah orang yang bakhil itu? Jawab baginda SAW, iaitu orang yang tidak berselawat ketika namaku disebut, Muhammad SAW. Kan, jadi maknanya Nabi SAW ada bagi tahu dalam hadis kan,
Al-Bakhil, orang yang bakhil tu ialah apabila aku disebutkan dia tak menselawati aku. Jadi itu orang tu ialah orang yang kedekut. Dan na'udzubillah di akhirat nanti tak dapat tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada orang yang cinta Nabi cukup dengan satu hadis ni untuk nak buatkan dia ketakutan. Tapi walau bagaimanapun ulama adalah syarahkan hadis ni. Maksud dia orang yang tak dapat tengok Nabi di akhirat nanti ialah memang dia tak nak selawat tu kerana sengaja. Maknanya macam tak suka dengan Nabi, maka tak nak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tu tak layak tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga ada orang beriman sayang Nabi, tapi kadang-kadang dia terlalai tak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hati dia cinta Nabi. Tapi tak sengaja terlalai dan sebagainya. Insya-Allah dia tak tergolong dalam hadis ni, insya-Allah. Tapi untuk orang yang macam betul-betul cinta Nabi, hadis ini ialah cukup bagi dia untuk dia takut. Takut-takut dia akan nanti termasuk. Faham ke apa saya kata ni? Yalah, kadang-kadang maksud saya, kadang-kadang kalau kita baca hadis tuan-tuan, kadang-kadang memang ulama ada jelaskan sekian, ulama ada jelaskan sekian, ulama ada jelaskan sekian, syarahan dia tu adalah perangan dia. Tetapi bagi orang yang beriman, mana benda tu bagi dia dah cukup berat dah, dia kena jauhi. Kena takut perkara tersebut daripada berlaku. Walaupun betul tak dinafikan bahawa ada penerangan dia yang lebih terperinci. Okey, sambung. Sekarang baru nak masuk ilmu syama'il. Tadi kan dia ada 5 ilmu: sirah, syama'il, fadail, ada fadail, dalail dan khasais. Cuma pengarang kitab ni mulakan dulu dengan syama'il dulu. Ilmu syama'il. Okey, jadi dia kat dalam kandungan dia tu ta'rif pasal ilmu syama'il, dalil-dalil ilmu syama'il, contoh-contoh ilmu syama'il, tujuan belajar ilmu syama'il dan contoh-contoh kitab syama'il. Ni pasal perbincangan ilmu syama'il lah. Okey, baik. Okey, yang pertama dulu cerita siapa? Ta'rif dulu. Okey, yang pertama ni dulu cerita pasal ta'rif dulu, ta'rif ilmu syama'il. Okey, apa dia ilmu syama'il? Ilmu syama'il ialah ilmu yang membincangkan berkaitan bentuk tubuh fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ilmu syama'il. Ni kena maksudnya ini ta'rif dia. Definisi. Definisi, ta'rif. Arab panggil ta'rif, Melayu panggil definisi. Kan, pengenalan. Bila kita sebut ilmu syama'il, apa dia ilmu syama'il? Ni definisi dia. Iaitu ilmu syama'il ialah ilmu yang membincangkan dua perkara. Kalau kita pecahkan tu, dia pecah dua perkara. Apa dia? Iaitu bincangkan bentuk fizikal Nabi, rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa Arab panggil surah, rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, maksudnya ialah rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka Nabi macam mana, badan Nabi macam mana, tangan Nabi, kaki macam mana, tinggi Nabi macam mana, kepala Nabi, rambut Nabi, kan, bulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Rambut Nabi, maka itu ialah cerita pasal fizikal Nabi. Okey, yang kedua akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu nombor 2. Kan, juga akhlak. Okey, baik, nanti kat dalam ada lagi terang. Okey, perkataan syama'il itu berasal dari perkataan syamlah ataupun daripada perkataan syamilah. Syamlah ataupun syamilah. Jadi syama'il ni tuan-tuan, dia ialah lafaz jamak. Jamak ni maksudnya kalau Inggeris kata plural. Dia punya singular dia ialah sama ada syamlah atau syamilah. Jamak dia, plural dia ialah syama'il. Okey, baik. Jadi apa maksud syamlah atau syamilah? Iaitu apa yang digunakan oleh seseorang dari jenis pakaian untuk melindunginya. Maksudnya pakaian yang orang balut kat badan. Kan, orang balut pakaian, Arab panggil syamlah. Pakaian yang balut kat badan tu, macam kadang musim sejuk dia balut kain kat badan dia, maka itu dia panggil syamlah. Dan itu dari segi bahasa lah. Itu dari segi bahasa. Jadi seolah-olah benda yang melekat kat badan. Sebab tu panggil syama'il tu. Jadi terdapat juga ulama' yang menyebutkan ia daripada perkataan ashimal. Syama'il tu daripada satu dia shimal. Dia punya singular dia shimal, yang bermaksud tabiat dan kelakuan manusia. Ni lebih hampir lagi lah. Ni lebih hampir. Yang nombor 2 ni kata dia, ada yang kata syama'il daripada syamlah atau syamilah. Ada yang mengatakan daripada shimal. Shimal dari mana? Macam tabiat atau perilaku, keadaan. Maka itu ni. Secara zahir ni banyak ulama berpendapat nombor 2 ni. Syama'il berasal daripada shimal, iaitu macam perilaku atau tabiat Nabi SAW. Sebab dia lebih hampir kepada tajuk cerita kat dalam ni. Okay, baik, sambung. Setiap dari manusia itu terdapat 2 gambaran. Okey, iaitu pertama gambaran secara zahir, iaitu kita panggil hissi, yang dilihat melalui mata kasar manusia. Yang kedua gambaran secara batin, iaitu juga dipanggil istilah dia ma'nawi, ma'nawiyah,
yang dilihat melalui mata hati. Jadi kalau kita bicara mengenai seseorang, maka kita akan dapati orang tu ada zahir, ada batin. Nak tahu zahir senanglah, tengoklah dengan mata, kan? Nak tahu batin, itu kena nilai dengan perasaan ataupun mata hati, basirah. Istilah mata hati di sini maksudnya basirah, kena nilai dengan basirah batin seseorang. Baik. Tapi tak apa, dua gambaran ini adalah satu hubungan dan nisbah di antara satu sama lain. Maksudnya dua-dua ini ialah berhubung kait satu sama lain. Seperti kata ulama, sesungguhnya perkara maknawiyah iaitu batin itu menunjukkan pada jisim, iaitu zahir. Maka begitu juga jisim itu juga menunjukkan pada maknawiyah. Maksud nak bagi tahu macam ni, nak bagi tahu ialah batin dia menunjukkan kepada apa yang batin itu dia akan zahir pada luaran, zahirlah yang luar, dan yang luaran juga akan memberi kesan pada apa yang dalam. Maksud nak bagi tahu saling kait-kait lah, kan? Jadi kadang-kadang dia macam ni, kadang ada orang kata bahawa kita penting jaga zahir. Tapi sebenarnya zahir pun penting jaga, batin pun kena jaga. Batin kena jaga, zahir pun kena jaga. Dua-dua kena jaga. Tapi kalau dalam hidup kita seharian, siapa pandang zahir, siapa pandang batin? Ni kita kata secara umum. Kita manusia, kita pandang zahir. Tapi indallah, di sisi Allah, Allah pandang batin. Tapi dua-dua kena betul. Jangan salah faham pula, kan? Jangan salah faham, kena betul zahir je, batin tak perlu, pun salah. Batin je, zahir tak perlu. Ni lagi bahaya. Ni lagi bahaya. Sekarang ni yang banyak orang geng-geng konon ilmu hakikat, kan? Hakikat tetapi sesat, kan? Banyak sekarang orang ilmu hakikat kata, oh batin kena betul syekh, kata batin kena betul syekh. Ni zahir ni semua tak payah pakai, kan? Kau susah payah semayang sana sini, datang masjid, yang penting hati betul. Ini kena tipu syaitan. Ini bahaya kena tipu syaitan. Tapi kata betul batin, zahir kena betul, batin tak perlu. Ni pun bahaya juga. Maka kerana itulah ulama menggariskan pada kita kena belajar dua-dua ilmu dari sudut syariat. Kena belajar ilmu fiqh, juga kena belajar ilmu tasawuf. Fiqh supaya betulnya zahir, ibadat kita ni betul zahir, fiqh. Tasawuf kena belajar juga supaya betulnya batin. Dua-dua ilmu kena belajar. Secara umum lah, secara umum. Jadi nak bagi tahu ni apa dia, penilaian akan berlaku pada dua-dua, zahir dan juga batin. Dan dua-dua saling berkait. Jadi kita sebagai manusia, orang beriman, kena usahakan mana? Kena usaha dua-dua. Zahir kena betul, batin pun kena betul. Jadi penampilan pun kita luaran kena cantik. Sebab itu kadang-kadang kalau kita, ada kadang orang hati baik, tak dinafikan. Ada orang memang kalau kita dekati dia, hati dia baik, tak dinafikan. Tapi kalau luaran dia tak cantik, kadang-kadang orang pandang rendah kat dia, kan? Kadang-kadang kan, saya beritahu kadang-kadang ada orang kadang-kadang ilmunya tinggi, Masya Allah, hati ni pun baik, ilmu tinggi. Tapi kadang-kadang kalau orang tak kenal dia, tengok hospital halu, orang ingat dia dengan pengutip sampah sama. Ni dia dengan pengutip, maksud saya orang pandang rendah kat dia. Sepatutnya tak yang tu. Jadi kalau dia juga berpakaian yang baik, berperawakan yang baik, pakaian yang sunnah, maka orang akan pandang. Jadi nak beritahu sebabkan manusia tu nilai zahir. Dia akan nilai zahir. Memang betul Allah Ta'ala nilai batin, tapi dua-dua kena baik. Okey, sambung. Okey, jadi nak ceritanya kenapa pengarang kitab tadi beritahu zahir batin. Jadi diumpamakan dengan gambaran hissi zahir itu sebagai penciptaan tubuh fizikal, manakala gambaran maknawi itu ialah akhlak. Faham Kan tadi kan kata ilmu syama'il tu ialah bicara berkenaan dengan Nabi, bicara berkenaan dengan fizikal Nabi dan juga berkenaan dengan batin Nabi. Jadi pada ta'arif tadi tu, iaitu kita dapat tahu bahawa ilmu syama'il tu pertama ialah nak bicara, kesimpulannya nak bicara zahir dan batin Nabi. Zahir Nabi apa dia? Iaitu tubuh badan Nabi. Batin Nabi apa dia? Iaitu bicara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik, sambung. Dalam satu athar ada yang menyebutkan bahawa, ini athar disebutkan, annallaha ma ba'atha nabiyyan illa hasanal. Ini baris salah tu, baris salah, betul kan? Annallaha ma ba'atha nabiyyan illa hasan.
Hasinun tu baris dia betul kan? Hasana, hasana. Ha baris atas, sin mu baris atas, nun mu baris atas. Hasana. Anna Allah ma ba'atha nabiyyan illa hasanal wajhi. Tu kalau nak tahu betul tak betul tu kena belajar nahwu lah. Kalau orang belajar nahwu dia tahulah tu salah. Kemungkinan besar masa type kitab ni tersalah. Kemungkinan mungkin berterjemah tersalah. Allah Maha tahu. Okay, baik. Anna Allah ma ba'atha nabiyyan illa hasanal wajhi. Wa hasana tu betul tu. Wa hasana sauti. Wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi hasanas sauti wa kana la yurajji'. Okey, apa terjemah dia? Sesungguhnya Allah Taala mengutuskan seorang nabi itu dengan rupa yang baik, suara yang merdu. Maksudnya semua para nabi Allah utuskan ialah rupanya handsome, kacak, dan suaranya juga baik. Suaranya juga baik, merdu, suara baik. Semua para nabi secara umum, semua para nabi ialah kacak, dan juga apa, dia punya suara pun baik. Okey, dan adalah nabi kalian itu seorang yang sangat baik rupa parasnya dan juga bersuara merdu, dan kadang-kala baginda sallallahu kimentis tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu juga, aku juga pun sama. Mana aku juga Allah jadikan kacak dan juga suara pun baik. Dan kadang-kala baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melagukan suara secara berlebih-lebihan. Maksud nak beritahu ketika baca Quran. Ini nak beritahu ketika baca Quran. Ni hadis ni sebenarnya Imam Tirmizi, hadisnya ada dalam Syama'il Tirmizi. Imam Tirmizi bawa dalam bab baca Quran tu. Jadi kan kat akhir tu kan, wa kana la yurajji'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baca Quran, Nabi tak baca dengan lagu yang melampau-lampau. Nabi baca dengan suara yang cantik, suara yang sedap, tetapi bukanlah lagu sampai orang kata lari daripada rentak Quran. Itu maksud dia. Jadi baca Quran dengan suara merdu berentak adalah baik dan juga digalakkan, tapi bukan sampai lari daripada rentak Quran tu. Itu maksud dia. Itu Nabi tidak lakukan perkara tersebut. Okey, baik, sambung. Jadi semua para nabi ialah kacak dan suaranya baik, merdu. Suaranya adalah baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama antara mereka. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan timbul persoalan. Okey, apa persoalan yang timbul? Ini juga penting untuk diketahui. Kita mungkin biasa dengar kan Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi salam. Kan Nabi Musa alaihi salam minta bantuan daripada Allah bila nak pergi dakwah kepada Firaun supaya diberikan bantuan Nabi Harun kan. Dan orang berkata bahawa Nabi Musa AS gagap. Nabi Musa AS gagap. Tapi para ulama juga para ulama hadis, mereka dah jawab persoalan ini. Sebenarnya Nabi Musa AS ialah bukannya gagap. Nabi Musa AS boleh bercakap dengan baik. Nabi Musa AS bukan suaranya gagap atau ni, tetapi Nabi Musa AS yang minta bantuan Nabi Harun tu ialah baginda juga boleh bercakap dengan baik, tetapi Nabi Harun dia bercakap lebih baik lagi. Maksudnya Nabi Harun ni dari segi perbicaraan dia lebih fasih, lebih petah, macam tu lah lebih kurang katanya. Tapi Nabi Musa pun boleh bercakap dengan baik. Cuma bila Allah nak hantar dakwah pada Firaun, mula-mula Nabi Musa AS agak khawatir. Dulu Nabi Musa pernah bunuh pernah yang bagi tumbuk atau menampas satu orang tu mati tu kan, orang-orang Firaun tu, orang Kibti. Bila Allah suruh dakwah, Allah. Jadi Nabi Musa AS minta pada Allah, ya Allah, hantar Nabi Harun, bantu aku, kerana Harun tu dia punya percakapan dia lebih petah, lebih cakap dia lebih bagus lagi berbanding aku. Boleh faham tak maksudnya? Maksud nak bagi tahu dua-dua Harun dan Musa alaihi wassalatu wassalam, dua-dua cakapnya baik, tetapi Nabi Harun lebih. Yalah, kerana para nabi kan Allah beritahu, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Para nabi ini ada yang Allah lebihkan sebagian daripada lain, ada kelebihan yang Allah bagi pada nabi lain tak bagi pada lain, ada kelebihan Allah bagi pada B, Allah tak bagi pada A. Tapi yang paling utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, Nabi Harun Allah bagi kelebihan, tetapi tidak menafikan sampai Nabi Musa tu gagap. Sebab kalau Nabi gagap, macam mana Allah nak jadi Nabi? Nabi tu ialah dia mesti menerangkan kan. Nabi ni sifat dia menerangkan kan. Sifat wajib Nabi apa dia? Tabligh, iaitu menyampaikan tu ialah mesti dengan lidah, dengan mulut. Macam mana satu orang gagap tak boleh sampaikan? Mungkin orang lain cerita lain, tapi untuk Nabi lah tidak.
Faham jadi mungkin persoalan di sini timbul pasal, sebab saya nak beritahu tu Allah tak mengutus mana-mana Nabi melainkan mesti suaranya baik. Nabi Musa pun suara baik, cuma Nabi Harun lebih lagi. Okay, sambung. Okey, sekarang kita masuk dalil-dalil tentang ilmu ini dibuktikan di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang dalil-dalil tentang ilmu ini dibuktikan di dalam Al-Quranul Karim. Ini apa? Dalil-dalil pasal syama'il. Maksudnya syama'il Nabi Allah cerita dalam Quran, ayat Quran. Apa dia? Allah kata, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sesungguhnya kami sering melihat mukamu berubah-ubah. Bukan berubah-ubah, Allah terjemah ni. Taqalluba ni bukan berubah. Taqallub ni macam orang kata macam sekejap mendongak ke atas, sekejap mendongak ke bawah. Maksudnya wajahmu berbolak-balik. Bolak-balik. Terjemah bolak-balik lebih sesuai. Kami sering melihat mukamu berbolak-balik ke langit. Maksudnya ataupun mendongak-dongak ke langit. Ini kan kerana cerita ayat ni pasal kiblat. Nabi SAW, mula-mula kan Nabi berhijrah Madinah kan kiblat arah ke mana? Baitul Maqdis. Nabi sering doa kepada Allah, ya Allah tukar kiblat kepada Baitullah. Sampai kan bila dalam solat, kadang-kadang bila Nabi solat, Nabi angkat kepala, Nabi berdoa, dan Nabi tu boleh doa. Allah tahu benda tu, dan lepas tu Allah kabulkan, falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi lepas tu Allah kata hadapkan ke arah Baitullah, Kaabah. Tapi ayat ni nak ceritanya, poin dekat ayat ni kat situ tu, qad nara taqalluba wajhika. Okey, kami sering melihat mukamu mendongak-dongak ke langit. Wajah yang dimaksudkan dalam ayat tadi, wajah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam Quran Allah cerita wajah Nabi. Okey, apa lagi? Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Dada yang dimaksudkan ialah dada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tadi cerita wajah, ni cerita dada pula. Okey, Allah berfirman lagi, allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan tulang belakangmu. Maksud kami telah hilangkan perkara yang memberatkan tulang belakangmu, iaitu kesusahan berdakwah yang baginda sallallahu alaihi wasallam tempuhi. Tulang belakang yang dimaksudkan juga ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulang belakang Nabi. Okey, tulang belakang Nabi pun Allah cerita dalam Quran. Okey, apa lagi? La tuharrik bihi lisanaka, janganlah kamu gerakkan lidahmu. Lidah yang dimaksudkan di sini ialah lidah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidah Nabi pun Allah cerita dalam Quran. Okey, nazzalahu ala qalbik, malaikat Jibril. Betulkan sikit malaikat Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Hati yang dimaksudkan ialah hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi pun Allah cerita dalam Quran. Okey, waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu dan merendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Diri yang dimaksudkan inilah diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, tengok sikit pada ayat tu. Dalam ayat tu, waqfid janahaka. Waqfid janahaka. Ikhfid ni dalam bahasa Arab, ikhfid bermakna rendahkan. Janah dalam bahasa Arab asal memberi makna, kalau untuk burung, sayap. Janah asal makna dia ialah sayap. Atau boleh juga bahasa Arab janah memberi makna sisi kanan ke kiri bagi janah. Asal terjemah dia, rendahkanlah sayapmu wahai Muhammad. Tapi manusia mana ada sayap. Mana Allah nak bagi tahu rendahkanlah dirimu. Sebenarnya saya nak bagi tahu asal lafaz janah ialah memberi makna sisi badan. Jadi Allah nak bagi tahu wahai Muhammad, tawaduklah kamu kepada orang beriman. Tu poin dia. Maksud ayat di sini ialah tawaduklah kamu pada orang beriman. Jadi diri yang dimaksudkan di sini ialah diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Satu lagi ayat, lepas tu kemudian azan lo. Okey, itu dah Allah cerita pasal diri. Okey, wala takhutu biyaminik, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab pun dengan tangan kananmu. Tangan yang dimaksudkan di sini ialah tangan kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan Nabi Allah disebut dalam Al-Quran. Azan dulu. Tangan Nabi Allah cerita dalam Al-Quran, dah 7 dah tu.
Okey, sambung lagi. Jadi tangan Nabi SAW pun Allah cerita dalam Quran. Okay, Allah berfirman lagi, udhunu khairil lakum. Baginda SAW mendengar dan mempercayai apa yang baik bagi kamu. Mendengar yang dimaksudkan di sini ialah telinga Sayyidina Muhammad SAW. Wala ta'du aynaka, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Mereka maksudnya orang-orang yang ingat Allah. Mata yang dimaksudkan di sini ialah mata Sayyidina Muhammad SAW. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi daripada suara Nabi. Maka suara yang dimaksudkan di sini ialah suara Sayyidina Muhammad SAW. Maka li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Okey, tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, di sekitar Madinah, tidak patut apa dia? Tidak patut mereka tidak turut menyertai Rasulullah SAW berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka berbanding diri baginda SAW. Diri yang dimaksudkan di sini ialah Sayyidina Muhammad SAW. Jadi diri Nabi Allah sebut. Jadi juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang pakaian baginda Nabi SAW. Firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya ini semua cerita berkenaan dengan apa? Syama'il Rasulullah SAW. Mana Allah cerita pasal wajah Nabi, Allah cerita pasal dada Nabi, Allah cerita pasal tulang belakang Nabi, Allah sebut pasal lidah Nabi, hati Nabi, sisi tubuh Nabi, Allah cerita pasal tangan Nabi SAW, telinga baginda, mata baginda, suara baginda SAW, diri baginda SAW, dan juga pakaian baginda Rasulullah SAW. Maksudnya semua ayat tadi ialah menceritakan berkenaan dengan syama'il zahir Nabi SAW. Baik, jadi apabila kita meneliti tentang sifat baginda Rasulullah SAW, maka kita akan dapatinya dengan cara meneliti dan mentadabbur Al-Quran. Mana kalau kita nak cari syama'il Nabi pun kita akan dapati ada dalam Quran. Baik, sebahagian para sahabat dalam keadaan mereka sudah melihat baginda Rasulullah SAW, seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, mereka tetap pergi kepada anak tiri baginda Rasulullah SAW, iaitu Hind bin Abi Halah, iaitu anak kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, maknanya daripada suami lain. Anak Khadijah daripada suami lain sebelum kahwin dengan Nabi SAW, yang merupakan bapa saudara
Yang mana Hind bin Abu Halah tu, Hind bin Abu Halah tadi tu ialah merupakan bapa saudara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, kerana beliau merupakan abang kepada Sayyidina Az-Zahra. Zahra ni maksudnya ibu Sayyidina Hasan dan Husain, Fatimah Az-Zahra, iaitu ibu mereka dari emaknya. Ibu mereka di sini maksudnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain daripada emaknya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi apa dia? Mereka meminta kepadanya untuk menyifatkan kepada mereka kepribadian bentuk tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau seorang yang pandai menyifatkan sesuatu. Beliau ni maksudnya apa? Hind bin Abu Halah. Hind bin Abu Halah maksudnya nak bagi tahu penting ilmu syama'il ni. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, cucu Nabi, mereka berdua memang sempat tengok Nabi. Tapi pun begitu, nak bagi tahu rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka jumpa kalau ikut pangkat pakcik mereka, bapa saudara tiri mereka, bapa saudara tiri mereka, iaitu adik-beradik dengan mak mereka, tapi ayah lain-lain, ibu sama. Baik, Hind bin Abu Halah tu, mereka minta bagi dia supaya cerita pasal Nabi, syama'il Nabi. Itu yang hadis cerita pasal syama'il Nabi ni dibawa oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il. Itu kita dah baca dah. Sebahagian dah juga ada baca kat sini dan dibaca tempat lain. Jadi ilmu syama'il ialah ilmu yang membicarakan tentang sifat-sifat baginda Nabi SAW secara bentuk fizikal dan akhlak. Ilmu ini akan membicarakan tentang kelembutan dan keberanian Rasulullah SAW. Okey. Sifat berani Nabi. Itu juga termasuk dalam syama'il Rasulullah SAW. Baik. Contoh keberanian baginda Rasulullah SAW daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, jika peperangan berada di peringkat kemuncak, lalu satu kaum telah bertemu dengan musuhnya, maka kami akan berlindung di sebalik tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan musuh berbanding baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana orang yang paling rapat dengan musuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbeza dengan ketua sekarang. Sekarang ni kalau komander perang, dia duduk pejabat. Dia tak ada, dia arah aja. Kan? Dia tak ada. Tapi ketua yang sebenar macam zaman Nabi, bila perang dia duduk paling depan. Kalau kita tengoklah, kalau tuan-tuan tengok sini pun tak payah duduk dalam perang pun, tengok cerita orang putih. Kan? Dia order dia arah kat luar kan. Yang berperang orang lain. Yang mati semua orang lain. Dia duduk pejabat. Dia duduk dalam aircon. Jadi yalah, tapi arahan dia keluarlah. Tapi itu tak hebat lah kan. Tapi Nabi SAW ketua perang, bagi dia si terjun dalam medan pertempuran dan bagi dia paling depan, paling hampir dengan musuh. Baik. Cuma kadang-kadang ada berlaku dalam peperangan, kerana sahabat Nabi SAW mereka suruh Nabi duduk belakang. Kadang Nabi ada pernah berada dalam perang, Nabi berada dekat depan. Tapi pernah juga sahabat Nabi khawatir bahawa Nabi SAW tercedera, macam dalam Uhud, dalam Badar. Maka mereka buatkan macam kemah untuk Nabi dan mereka kawal. Tapi tetap Nabi SAW turun, terjun dalam medan pertempuran. Baik, sambung. Pada suatu malam, penduduk Madinah telah digemparkan dengan suatu suara yang menakutkan. Macam ada bunyi berdentum, satu bunyi dentuman kuat. Dia terdengar kuat, macam seolah macam bunyi macam meletup, bunyi dentuman. Wallahualam bunyi apa tak tahu. Maka mereka pun pergi ke arah suara itu. Di tengah-tengah jalan mereka bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih awal sampai ke tempat kejadian, dan baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah kalian takut. Maksud orang lain baru nak pergi, Nabi dah pergi dulu tengok, baru dah Nabi pun pulang. Baik. Maka ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam berada di atas kuda Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu tanpa mengenakan pelana kuda, dan di tengkuk baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat pedang. Kenapa mereka bagi tahu tanpa kena pelana kuda? Nak bagi tahu Nabi bergegas bila bunyi macam berdentum tu, Nabi terus lompat atas kuda, pergi bawa pedang pergi. Kuda tu milik Abu Talha. Abu Talha bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus pergi. Nak bagi tahu bergegas Nabi pergi. Nabi itu segera pergi. Baik. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kami dapati baginda sallallahu alaihi wasallam menunggang kuda yang laju berjalan, atau sungguhnya kudanya itu berlari kencang. Baik. Apakah keberanian ini? Maksudnya keberanian apakah yang menyamai keberanian macam ni? Baik. Dan telah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam Rukanah bin Yazid, yang mana beliau merupakan ahli gusti yang terkenal di kepulauan Arab. Jazirah Arab lah. Kepulauan Arab ni maksudnya Jazirah Arab, semenanjung Arab. Dan beliau memberitahu baginda sallallahu alaihi wasallam, sekiranya baginda sallallahu alaihi wasallam dapat mengalahkannya, beliau akan memeluk Islam. Maka baginda Nabi SAW dapat menewaskannya sebanyak 3 kali. Lalu beliau pun memeluk Islam dan berkata, aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah
Rukanah tidak memahami keberadaan baginda sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan bahasa gusti, lalu beliau pun memeluk Islam di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi layan dia punya kerenah nak bergusti tu kerana Nabi tahu dengan cara gusti pun boleh faham kan dia. Kalau tidak orang macam ni tak boleh faham. Dia nak tahu kebenaran Nabi mesti nak lawan dengan Nabi dulu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata okey boleh kita berbanting, kita berlawan. Tapi tengok lepas tu dia di apa? Nabi dapat banting dia. Nabi dapat jatuhkan dia. Baik. Dalam satu riwayat daripada Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari berada di Batha. Batha ni satu kawasan bukit pasir di Madinah. Batha. Satu hari Nabi sallallahu alaihi di Madinah, Batha di Madinah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Batha. Maka datang kepadanya Yazid bin Rukanah atau Rukanah bin Yazid. Ni perawi ni tak pasti nama sebenar dia. Mungkin dia kata nama orang tu Yazid bin Rukanah atau Rukanah bin Yazid. Tapi menurut kebanyakan ulama hadis, nama sebenar dia ni ialah Rukanah bin Yazid. Baik. Maka bersama dengannya terdapat sebatang kayu. Lalu dia berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, adakah engkau boleh mengalahkan aku?" Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Apakah habuan untukku jika dapat mengalahkan kau?" Rukanah berkata, "Seekor kambing daripada kambing-kambingku." Mana kalau sekali kalah aku bagi seekor kambing. Tengoklah berapa kali kita nak lawan ni. Tapi kalau setiap kali sekali tu aku akan bagi kau seekor kambing. Sebenarnya Nabi tak nak pun kambing dia, tapi Nabi sengaja tanya, kalau aku menang kau nak bagi apa? Sebenarnya sengaja Nabi nak tanya, tapi Nabi tak nak. Sambung. Okey, lalu Rukanah pun menyerang baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mengalahkannya. Maksud Nabi dapat jatuhkan dia. Okey, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil seekor kambing. Dia pun bagilah kambing dia seekor, kalah. Kata Rukanah lagi, "Adakah engkau ingin mengulangi berlawan semula?" Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Engkau tidak dapat mengalahkanku." Begitulah kali seterusnya. Beliau berkali-kali mengulanginya, lantas berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah, tidak pernah seseorang yang dapat menjatuhkan aku ke tanah, dan hanya engkau seorang yang dapat menewaskan aku." Maksud lepas tu lawan lagi, kalah lagi, lawan lagi, kalah lagi. Akhirnya dia pun surrender. Dia kata, sebelum ni aku tak pernah kalah, ni first time aku kalah. Akhirnya beliau pun memeluk Islam. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulangkan kambing-kambingnya. Akhirnya kambing tu Nabi dapat, tapi Nabi tak nak pun. Akhirnya Nabi pulang. Dia masuk Islam, Nabi pun pulang kambing dia. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara kita dapat tahu, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga orang yang kuat. Fizikal Nabi kuat. Maka orang beriman juga kena kuat. Jangan lembik-lembik. Kan, lembik-lembik kan. Ni kadang bau sakit sikit dan ni kan, bau sakit kepala sikit tak nak pergi semayang, bau sakit ni sikit ni kan. Tapi bila time bola boleh lama lah tengok. Malam pukul 3 tidur kan, tengok FIFA kan, elok sengkang mata. Bila time tarawih macam nak mampus semayang kan, kaki sakit ni, suka main susah kan. Sebenarnya tu ngada-ngada nama dia kan. Jadi ngada-ngada tu sebenarnya ialah menunjukkan bahawa lemah ni iman. Cuma saya nak, apa yang kita nak sampaikan ialah nak bagi tahu bahawa orang beriman kena kuat. Juga kena kuat, kena ada kerja keras kan, kena ada juga kuat kan. Baik. Jadi terutama lelaki kena ada kekuatan. Okey, baik. Jangan lembik dia kan. Ni kadang bini suruh angkat sikit tu sampah pun malas kan. Abang tolong buang sikit sampah tu kan, bantu tolong sikit lah kan. Tangan pada bini pun tahu, ni kalau aku angkat seorang pun lepas. Ni suami dah angkat pun tak lepas. Pemalasnya ni suami kan. Jadi poin saya kata ni, kadang ada lelaki macam tu. Kadang-kadang bini minta tolong pun, itu pun tak boleh kan, sebenarnya malas. Jadi orang lelaki, mana sifat Nabi SAW ialah kuat kan, kuat. Jadi kalaulah kita tak boleh nak berperang, nak pegang pedang punya kuat kan, kita tak boleh nak lompat atas kuda macam Nabi, saya paling kurang kerja rumah yang kalau mungkin ada sikit pun, sikit sebanyak buatlah kerja kan. Kerja-kerja yang mungkin berat kan. Ini bang tolong pasang sikit, ni terketuk sikit, nak ketuk ketuk, nak ketuk pun itu ketuk petuk, nak ni sikit paku pun kan. Jadi adalah kekuatan sedikit kan. Jadi apa dia, poin saya ialah, kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi dia orang yang kuat, orang yang gagah. Baik, sambung. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab yang paling berani, dan dalam masa yang sama baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemalu, berbanding malu anak dara di dalam biliknya kan. Maksudnya apa dia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada anak gadis. Zaman Nabi dulu, bangsa Arab, anak gadis yang belum kahwin tak keluar rumah. Kalau ada keluar pun kalau mendesak betul. Jadi anak gadis ni mahal. Dia tak kahwin lagi. Jadi dia tak keluar rumah. Sifat dia malu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada itu lagi. Tapi pada tempat yang perlu malu.
Tapi tempat yang mana tak perlu malu, Nabi SAW tidak malu. Baik. Okey, sikit lagi kita nak tutup majlis lah. Okey. Bila baginda Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabatnya, baginda SAW tidak memandang dengan pandangan yang tajam. Baginda tak jeling, maksudnya tak tenung tajam orang sampai orang jadi tak senang hati. Maka terimpun kepada baginda SAW sifat berani dan malu. Tengok, Nabi juga berani, gagah, tapi Nabi juga pemalu. Antara kekuatan dan kelembutan. Nabi mengimpulkan dua-dua tu. Kuat pun kuat, tapi juga ada dalam masa yang sama lemah lembut. Baik. Dan baginda SAW juga adalah seorang Nabi, bukan mulhamah, betul kan? Malhamah. Baginda ialah Nabi malhamah yang berperang. Dan juga Nabi juga ialah Nabi marhamah. Maksud malhamah tu perang makna keras. Marhamah pula iaitu penyayang. Maksud Nabi juga boleh berperang, Nabi SAW juga penyayang, satu orang bapa. Selawat dan salam dari Allah Ta'ala ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin. Okey, baik. Okey, tujuan belajar ilmu Syama'il ini ialah kita dapat memperolehi gambaran secara tepat berkaitan sifat penciptaan tubuh fizikal dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Syama'il ni nak tahu fizikal Nabi dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Okey, ni penutup. Kan tadi dia ada beberapa tajuk kan dalam Syama'il ni. Last sekali beritahu apakah antara kitab-kitab Syama'il. Maknanya kalau kita nak belajar Syama'il, apa antara kitab rujukan dia? Apa antara kitab rujukan nak belajar kitab Syama'il? Okey, di antara kitab-kitab yang terkenal yang membicarakan berkaitan ilmu Syama'il, okey, yang paling terkenal ialah apa dia? Yang pertama, Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi. Ni alhamdulillah kita dah khatam itu. Salah, saya rasa 4-5 majlis kat masjid ni rasanya. Baru majlis tu Imam? 4. Banyaklah kat masjid ni, dalam 3-4 majlis itu. Alhamdulillah dah buat kat sini. Kemudian khatam dalam berapa siri tu, Remy? 17 siri Syama'il lah itu. Alhamdulillah dapat kata memang kita baca Syama'il Muhammadiyah pun. Ini yang paling terkenal lah. Kemudian yang kitab kedua, dia Syama'il Muhammadiyah tu dah ada orang terjemah lah kan, nama itu kita baca pun terjemahan. Yang kedua ni Wasailul Usul ila Syama'il Rasul oleh Imam An-Nabahani, Imam Yusuf bin Ismail An-Nabahani rahmatullah alaih. Ni ulama asal daripada Lubnan, Syam, Lubnan, dah meninggal dunia dah. Ni kitab ni juga satu jilid, tapi wallahualam setahu saya belum terjemah lagi. Kalau ada orang mungkin rajin boleh terjemah lah. Okay, baik. Wasailul Usul ila Syama'il Rasul ni pun kitab ni menarik. Okey, nombor 3 iaitu Ar-Raudul Basim. Ar-Raudul Mas juga dibaca. Baik. Nah, kitab-kitab ini telah disyarahkan oleh para ulama dengan pelbagai syarahan. Sesungguhnya menyebarkan ilmu ini pada zaman ini amat memberi faedah dalam menyebarkan gambaran tentang kenabian, yang mana kedudukan tentang penyebaran ilmu ini amat penting di seluruh alam, dan juga ia memberi kesan agar menjadi ikutan bagi seluruh alam. Dan lebih khusus lagi, dunia kita pada hari ini diliputi dengan pelbagai bentuk gambaran, iaitu zaman yang memesongkan dan pelbagai keadaan yang aneh, maksud pelik-pelik berlaku. Sebenarnya tuan-tuan dan puan dalam hati Allah, bila orang semakin jauh daripada Nabi, maka macam-macam fitnah timbul. Sebab itu sekarang ni kita kena bawa umat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kembali pada Nabi, maka selesai masalah. Tapi dengan syarat betul-betul kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, mengaji pasal baginda dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak masalah akan selesai. Ya, baik. Wallahu alam, sampai itu sahaja. Kita baru baca bab Syama'il, satu ilmu. Nanti kita akan sambung ilmu Dalail. Okay, baik. Wallahu alam. Okay, esok kat mana? Oh, tak tahu lagi. Macam mana diorang nak tahu ni? Belum putus lagi? Belum ada lagi. Tak tahu lagi. Tapi esok ada kan? Diorang semua ada dalam grup lah. Okay, baik, khair. Jadi nanti tengoklah saudara kita akan update. Update apa? Bahasa Melayu update apa? Kemas kini. Update kemas kini kan? Maklum lah. Jadi akan diiklankan atau dimaklumkan dalam grup nanti. Baik, wallahu alam. Okey, semoga Allah beri kepada kita manfaat dunia dan akhirat daripada pengajian kitab ini. Amin, insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, boleh kamat.